السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Alhamdulillah, kerana kita merasa bersyukur kepada Allah SWT, istimewanya kepada saya kerana diizinkan Allah untuk dapat bersama-sama dalam jemaah ini bersama tuan-tuan. Untuk pagi ini kita berkongsikan sedikit mutiara-mutiara daripada apa yang telah dibawa oleh Rasulullah SAW. Mudah-mudahan mutiara-mutiara tersebut dapat kita pelihara dan akan menjadi perhiasan yang akan kita bawa nanti ke alam akhirat nanti. Mudah-mudahan akan menggulungkan kita dalam golongan-golongan orang yang diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang dikasihi penasir Masjid Mujahidin dan masyarakat utama, yang dikasihi barisan Al-Yudhul Wasil yang mentadbir masjid ini, yang dikasihi barisan Imam Bilal yang bertugas, terutama yang bertugas pada pagi ini, Ustaz Nasir dan Bilal. Seterusnya kepada tuan-tuan, puan-puan sidang hadirin yang dirahmati Allah sekalian. Terus kepada maudhu yang nak saya kongsikan dengan tuan-tuan pada pagi ini. Suatu hari, dikala umur Rasulullah sudah menyampai kepada penghujung usianya dan Rasulullah pun sudah dalam keadaan sakit-sakit, terbaring di atas pembaringannya, maka pada suatu hari baginda diziarahi oleh malaikat Jibril. Jibril datang ziarah Rasulullah SAW dan di sana berlakulah beberapa dialog bersembahlah antara Rasulullah dan Jibril. Kemudian dalam sembah antara Rasulullah dan Jibril, tiba-tiba Rasulullah bertanya kepada Jibril, "Wahai Jibril, tugas kamu adalah menyampaikan wahyu kepada para nabi, para rasul. Dan daripada awal Adam sampai kepada aku, tugas kamu tak putuslah, terus menerus turun ke bumi untuk menyampaikan wahyu yang diperintahkan oleh Allah SWT untuk disampaikan kepada para nabi dan para rasul. Namun soalannya, apabila aku dah tak ada nanti, kata Rasulullah, adakah kamu masih lagi turun ke bumi?" Maka Jibril pun menjawab, "Wahai Rasulullah, ya, apabila engkau dah tak ada nanti, tugas aku turun ke bumi masih ada lagi, masih bersama. Apa tugasnya?" Maka Jibril kata, "Walaupun dah tak ada tugas lagi untuk menyampaikan wahyu kepada para rasul, kerana engkau adalah rasul yang terakhir, tapi aku akan diarahkan, diperintahkan oleh Allah akan turun berulang kali ke bumi untuk mengambil ataupun mengangkat beberapa mutiara-mutiara penghidupan di sisi orang-orang mukmin naik ke langit. Dengan lain perkataan, ada beberapa mutiara hikmah di dalam penghidupan kita sebagai orang mukmin ini, sedikit demi sedikit akan diangkat oleh Allah Subhanahu Wa Taala daripada muka bumi ini naik ke langit. Bermaknanya akan sampai satu poin, benda-benda itu, mutiara-mutiara itu akan hilang dan sunat daripada bumi. Dan sekarang itu telah beransur-ansur hilang. Kalau nak kita tengok persisnya, kalau dibandingkan dengan zaman Rasulullah, zaman sahabat, zaman tabi'in, dan zaman orang-orang soleh dulu, memang dah jauh lah kita, memang dah banyak dah hilang. Apakah mutiara-mutiara tersebut? Lalu dijawab oleh Jibril satu persatu. "Wahai Rasulullah SAW, adapun yang pertamanya
al-awwal arfa'ul barakata minal ard. Yang pertama-tamanya, wahai Rasulullah, aku akan turun dan akan mengutip sedikit demi sedikit berkat dalam kehidupan ini. Dalam kehidupan orang mukmin ini berkat akan diangkat sedikit demi sedikit. Bermakna sedikit demi sedikit keberkatan dalam kehidupan kita akan hilang. Yang ada berbaki ini hanya akan dapat kepada orang-orang yang benar-benar bertakwa kepada Allah SWT. Mudah-mudahan kita lah. Itu pertama. Dalam berkat dalam kehidupan ini tak ada. Berkat dalam rezeki, berkat dalam pencarian kita, berkat dalam umur, berkat dalam segala-galanya sudah mula hilang, perlahan-lahan hilang. Maka dengan sebab itu kita dianjurkan supaya melafazkan atau menzikirkan satu doa, Allahumma barik lana fima razaqtana. Biasanya yang nak kita belajar itu doa makan. Anak-anak kita diajar di tadika doa makan. Bila nak makan tu angkat tangan, Allahumma barik lana fima razaqtana. Ya Allah, berilah berkat kepada setiap apa yang Engkau rezekikan. Cuma kita fahaman kita ni sempit sikit. Kita faham rezeki itu makan, minum. Sebenarnya rezeki itu luas. Setiap apa yang Allah anugerahkan kepada kita itu rezekilah. Jadi kita memohon kepada Allah SWT, mudah-mudahan apa jua yang Allah rezekikan kepada kita, Allah kurniakan kepada kita, di dalamnya ada keberkatan. Apa juga yang Allah telah tetapkan kepada kita, mudah-mudahan di dalamnya itu ada keberkatan. Bila ada keberkatan, maknanya adalah pertambahan, adalah kebaikan di dalamnya. Sebagai bandingan, saya bawa satu contoh. Cukuplah dalam bab mencari rezeki. Kalau kita bandingkan dulu ayah kita dulu, mencari rezeki, kerjanya pun berladang, kerja dia berkebun, potong getah. Tapi anak dia sampai 20 orang, ataupun belah-belah orang, anak-anak bapa saudara kita. Tapi semuanya hidup dalam kebahagiaan, cukup rezeki, makan minum, tak ada miss. Dibandingkan zaman kita ni, yang kita pernah yakin rezeki, dalam rezeki itu dah banyak hilang berkat, dapat rezeki yang banyak sekalipun rasa tak cukup. Sana nak apa itu, nak keluar sini, nak keluar sampai habis bulan tak nampak apa pun. Itulah salah satu contoh yang boleh kita tengok kepada keberkatan tersebut. Jadi sentiasa kita memohon kepada Allah SWT, mudah-mudahan penghidupan kita ini mendapat keberkatan daripada baki-baki keberkatan yang masih ada tinggal. Itu yang pertama. Kata Jibril tadi ada 10, lupa salah 10. Jadi nak menyampaikan 10 ni makan masa juga. Ada pun yang kedua, kata Jibril meneruskan kata-katanya, maka aku akan mengangkat al-ba'a mahabbatan min al-qulubil khalq. Aku akan mengangkat rasa kasih sayang atau rasa cinta di kalangan di hati manusia, orang mukmin. Kita orang mukmin disarankan oleh Rasulullah dalam hadisnya, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi kama yuhibbu li nafsihi. Tidak sempurna iman seorang kamu selagi dia tidak mengasihi saudaranya sebagaimana dia mengasihi saudara diri dia sendiri. Tapi apa yang berlaku sekarang, rasa kasih sayang dah mulai hilang. Kita tak merasa supaya seorang daripada kawan-kawan kita itu akan dapat merasa sebagaimana kita rasa. Kita tidak ada rasa ialah kecintaan. Ukhuwah kita tu tak betul-betul mantap. Berbeza dengan, kalau kita bandingkan dengan zaman Rasulullah, memang jauh lah. Tapi itulah zaman yang menjadi contoh yang terbaik buat kita nak hidup sebagai seorang mukmin sejati. Kita lihat betapa ukhuwah mereka sungguh kukuh, terutama sekali dalam peristiwa hijrah. Peristiwa hijrah itu mempamerkan kepada kita bagaimana hebatnya ukhuwah di antara para sahabat, bukan di kalangan muhajirin dengan muhajirin, ansar dengan ansar, tapi muhajirin dan ansar yang sebelumnya tak pernah kenal. Muhajirin orang Mekah, ansar orang Madinah. Kalau kita ni biasalah, antara gelombang Kedah biasa jumpa, dulu jauh.
Mana nak jumpa, kalau jumpa pun tak adalah setahun sekali ke 2 tahun sekali ke, mana tak pernah kenal. Tapi bila telah diperkenalkan, bila telah dipersaudarakan oleh Rasulullah, ufah mereka sungguh kukuh. Maka berbandinglah dengan sekarang ni, permusuhan pula senang tercipta. Silap sikit je, hal ayam. Kalau di bandar ni tak ada bela ayam. Kalau di kampung, yang musulah bela ayam yang datang makan padi dia dah gaduh. Tapi itu tak berlaku sekarang. Tapi di dalam, kalau di dalam bandar ni hidup apa? Umpamanya parking, tak kena parking. Siap dah, kena calar kereta. Rasa kasih tu dia tak dapat rasa itu kereta orang, dia rasa macam kereta dia. Bila menyakitkan hati sikit, dia calar. Dia calar dia sambil suruh cat, menandakan protes dia. Kau ni tak faham ke, tak ada akal ke, orang belakang. Berlakulah pergaduhan. Jadi asalnya kasih sayang tak ada. Padahal sama-sama tu, dan di antara jiran pun umum cara hidup bandar tak pernah kenal. Tak kenal pun jiran. Itu yang kedua, kasih sayang dah tak ada. Zahir sangatlah. Yang ketiga, kata Jibril menyambungkan lagi cerita dia. Wasalis arfa'un syaqqatah min qulubi aqawli. Dan aku akan angkat rasa syaqqatah ni, kalau terjemah ni rasa kasih sayang sama. Tapi saya lihat pada kamu, syaqqatah ni maknanya simpati, rasa kasihan. Di antara kaum kerabat juga hilang. Kaum kerabat dulu, kalau saya kenalkan hidup di kampung, sampai tahap 5 pupu pun kenal, 4. Ini 5 pupu. Kalau kita keluar rumah, mak kita tak risau. Mungkin hari ni duduk rumah pak saudara yang belah sana. Mungkin esok pula lepak kat rumah pak saudara belah sini. Satu kampung tu semua bersaudara. Satu kampung tu semua bersaudara. Dan kita rasa budak-budak yang datang ke rumah kita tu semua anak-anak kita. Main sekali dengan anak-anak kita, sayang kita. Bila hidang makan, semua sekali makan. Itu anak saudara, itu anak saudara, yang itu pun anak saudara. Ukhuwah ataupun rasa silaturahim itu kuat. Kita kenal sampai ke 5 pupu, 6 pupu kenal. Kalau 2 pupu tu dekat semua lah. Masih lagi kalau berpisah tu rasa rindu. Rindu yang membungkam hati bila bertemu tu Allah SWT. Tapi sekarang sepupu dah tak kenal dah. Anak kita dengan anak adik kita apatah lagi duduk jauh-jauh. Seorang duduk Kuala Lumpur, seorang duduk Johor, seorang duduk di Pahang. Tak mana 5 tahun sekali jumpa. Kalau datang lagi Melaka baru memang tak kenal. Yang duduk di Kuala Lumpur kebetulan berjalan ke Johor Bahru, masuk dalam mall. Yang sepupunya pun dalam mall, Melaka di dalam mall, tak kenal. Tapi kadang-kadang mungkin rasa macam kenal kau ni. Kat mana kenal dia? Malah sepupu. Jadi simpati antara sepupu dah tak ada. Dan kita tak pernah nak ambil tahu hal-hal kehidupan mereka. Lain dulu kalau di rumah kurang garam, kurang asam, kurang asam, kurang keperluan rumah kurang, boleh pergi sebelah, minta sebelah pun boleh bagi, tak jadi masalah. Kalau rumah saya beras tak cukup lah, ambil beras. Simpati silaturahim terlalu kuat. Tapi dia dah mula terhakis. Sebab Jibril kata dia akan ambil. Sampailah sekarang. Dan mungkin akan sampai ke satu poin nanti. Bukan kata sepupu, adik-adik pun dah tak ada lagi dah. Dah tak kenal, adik-adik tak kenal. Apatah lagi memang kalau seorang tu isteri banyak, 2-3 isteri. Dah anak-anak pun tak kenal antara satu sama lain. Baik, kita meneruskan lagi percakapan Jibril. Kata Jibril lagi, Warrafi arfa'u adlu minal umara. Ini yang paling kita terasa sekali dalam zaman ini. Apa dia tu? Mutiara yang keempatnya, kata Jibril, aku akan ambil keadilan ataupun rasa adil terhadap pemimpin-pemimpin. Pemimpin-pemimpin tidak lagi bersikap adil. Kalau kita bandingkan lagi penghidupan kita dengan sahabat, kita ambil contoh Umar.
Sayyidina Umar yang biasa kita dengar cerita dia, ataupun kalau yang terdekat Sultan Riyaduddin Shah zaman kerajaan Melaka, dia buat macam Sayyidina Umar, ada kisah itu. Apa dia buat? Malam-malam dia menghayau. Menghayau malam-malam, bukan menghayau yang kita faham. Dia menghayau malam-malam tu, dia melihat kehidupan rakyat. Ada tak rakyat yang susah? Ataupun ada tak rakyat yang tak cukup makan? Adakah keperluan-keperluan rakyat yang belum aku penuhi? Dia pusing bandar. Kalau dulu mungkinlah kecil. Kalau zaman Sayyidina Umar tu dia pusing Madinah tu. Madinah besar juga. Kalau zaman Riyaduddin Shah tu, dalam zaman kerajaan Melaka dulu, dia pusing bandar Melaka tu lah. Dia memperhatikan kehidupan rakyat. Dan kita pun dapat melihat ataupun membaca mendengar betapa tindakan-tindakan yang dibuat oleh Sayyidina Umar dalam dia melihat kehidupan rakyat yang susah, dia bantu. Jadi maknanya maklumat terus dapat daripada dia. Berbeza dengan pemimpin hari ini. Bukan kita nak khususkan kepada pemimpin Malaysia, malahan perkara ini berlaku seluruh dunia. Sama ada negara itu negara bukan Islam, negara separuh Islam, hatta negara Islam sekalipun, keadilan itu sudah tidak tercipta lagi, sudah tidak terzahir lagi. Rakyat dianiaya. Pemimpin betul-betul nak jadi pemimpin. Sebab apa? Sebab nak penuhkan pokok dia. Kenapa pemimpin itu naik, dia tak bantu rakyat? Dia bantu. Tapi apabila pokok dia dah penuh, bila pokok dia dah penuh, dah tak muat lagi nak isi, fahamlah itu kiasan je lah, barulah yang lebih-lebih itu dia bantu rakyat. Maka dengan sebab itu rakyat pun tak puas hati. Berlakulah penunjukkan perasaan, berlakulah komentar. Sekarang ni apatah lagi ada media masa, ruang untuk komentar. Jadi kalau kita tengok dalam Facebook, bagaimana orang komen dengan kerajaan ni, jadi kita dapat faham sebenarnya keadilan itu sudah tercacat. Dah tak ada lagi keadilan. Itu yang keempat. Yang kelima, kata Jibril meneruskan lagi bicara dia. Ini pun kita perlu jaga-jaga, kita perlu ambil tindakan kepada orang yang berstatus mak dan ayah. Yang kelima, arfa'ul haya'un minan nisa, dan aku akan angkat rasa malu daripada seorang perempuan, daripada perempuan-perempuan nisa. Malu adalah sebahagian daripada sifat hakiki orang perempuan. Perempuan ni kalau tak ada malu, tak ada namanya perempuan. Lelaki ni kalau tak ada kuat, kalau tak malu, tak namanya lelaki. Kalau lelaki ni pengecut, itu bukan lelaki yang sempurna lah. Lelaki tak boleh tidak mesti ada sifat berani, sifat mahu menghadapi cabaran. Dan seorang perempuan pula mahu tak mahu, dia mesti ada sifat malu. Malu itulah yang akan menzahirkan sifat kewanitaannya. Tapi kata Jibril, makin penghujung dunia ni, sifat malu itu angkat sedikit demi sedikit. Dan kita nampaklah zahir Islam, wanita-wanita dah tak malu lagi. Wanita-wanita sudah berani menampilkan diri mereka dalam hal keadaan nak merebut status, nak sama dengan lelaki. Macam-macam sudut dia nak sama dengan lelaki. Dulu kita lihat wanita-wanita yang bersosial, wanita-wanita yang bekerjaya, sedangkan wanita-wanita yang bertudung, wanita-wanita yang masih taat beragama, kita lihat masih lagi dapat memelihara sifat malunya. Yang tak malu itu wanita-wanita yang kurang agamanya. Namun sekarang ni, masa berlalu, zaman berlalu, kita tengok dah wanita-wanita yang dah bertudung, ada sebagainya dah berniqab. Tapi barangkali niqab tu sekadar fashion je lah. Dia sudah boleh jadi promoter, dia boleh campaign sana sini dengan suara yang lantang, dengan rasa yang sifat malu dia dah hilang. Dah makin terhakis. Maka itulah yang kita kedapatan untuk zaman ni. Malu dah tak ada, apatah lagi
apabila wanita itu pula diberi hak oleh pemerintah. Kita ambil contoh Arab Saudi lah. Kalau dulu wanita tak boleh memandu, dia tidak dibenarkan memandu. Tapi apabila dah dibenarkan memandu, pernah dalam satu sesi saya pergi umrah, orang yang bawa van tu rasa kelakar, dia nampak perempuan bawa kereta. Dengan lajunya, dengan warna baring juga, Masya Allah. Maknanya dia juga sudah setara dengan orang lelaki. Boleh warna baring, dah boleh bawa laju, pecut. Dia tengok perempuan. Masa itu keadaannya bagi dia terlalu kelakar betul. Bukan main gelak dia. Kita heran lah, tak apa yang kelakar dia, perempuan bawa kereta. Rupanya dia cukup kelakar tu. Dia tak pernah tengok suasana seorang perempuan pakai tudung, pakai purnah, kereta. Yang dia biasa, yang tak pakai tudung lah. Kalau dia jumpa di luar negara pun. Itu sifat malu perlahan-perlahan diangkat naik ke langit. Mula nak dihilangkan kepada diri seorang wanita. Yang ketujuh seterusnya, maka kata Jibril meneruskan bicaranya. Wasadisa, yang keenam. Yang keenam, arfa'u sabrun minal fuqara. Aku angkat rasa sabar dari hati orang miskin. Orang miskin masih memberontak. Dia yang miskin, dia salahkan orang. Dia tak sabar. Dia miskin, dia jadi jenayah. Dia melakukan jenayah untuk nak mendapatkan hapuan dia. Dia yang miskin, dia rasa kemiskinan dia itu disebabkan oleh orang lain. Rasa sabar dah tak ada. Dah tak ada rasa sabar di hati orang-orang yang miskin. Kalau dulu, kalau kita buka kita sirah, baca cerita-cerita orang dulu, kalau orang miskinnya, dia dah lah miskin, tapi dia masih lagi boleh memberi infak, boleh lagi menderma, boleh lagi bersedekah, boleh lagi mencari pahala-pahala di seluruh itu. Orang miskinnya, dan dia redha dengan kemiskinan itu. Dan sedangkan pula bagi sisi Rasulullah SAW, Rasulullah mendoakan supaya dia dihidupkan dalam miskin dan dimatikan dalam miskin. Miskin di sini maksudnya bukanlah miskin jiwa, tetapi miskin tidak sangat memiliki harta dunia. Kerana harta dunia yang banyaklah penipuan yang akan berlaku. Jadi disebutkan rasa sabar di hati orang miskin itu makin lama makin hilang. Kita pun takut dah tengok. Kalau dulu orang miskin kita kesian. Tapi sekarang bila tengok orang miskin kita pula takut. Kita takut bila kita tak bagi dia pula memberontak, dia marah pula. Dia apa-apa kita. Baik, yang ketujuh, kata Jibril, mutiara yang ketujuh, aku akan angkat, iaitu mutiara ketujuh, sifat wara dan sifat zuhud daripada ulama. Orang yang namanya ulama, sifat dia dah jadi macam artis lah. Ulama dah jadi macam artis. Itu sekarang ada istilah namanya ustaz selebriti. Bukanlah nak kata ustaz selebriti itu baguslah juga, tapi keadaan di zaman itu dah begitu. Seorang ustaz, kalau dulu seorang ulama, dia tidak memikirkan sangat soal kehidupan dunia. Dalam kepala dia nak cari ilmu dan nak menyampaikan ilmu. Dalam kepala dia mencari ruang di mana ada dia boleh memperoleh ilmu, dan mencari ruang di mana ada untuk dia nak menyampaikan ilmu kepada masyarakat, kepada orang lain, dia nak mendidik. Tapi sekarang dia dalam menyampaikan ilmu sampai juga ilmu. Tapi apa tu mesti ada. Tak ada sampingan tu, sorry lah. Dan dia boleh banding-bandingkan. Ini terjadi. Bukan fitnah. Masjid A jemput dia untuk berceramah sekian-sekian hari. Masjid B jemput dia juga hari yang sama. Dia pun banding. Masjid A ni selalunya bagi sekian banyak, Masjid B ni biasanya bagi sekian banyak, mana lebih banyak. Dia pergikan masjid yang bagi dia lebih banyak. Pernah berlaku satu peristiwa, dan saya tak payah sebut nama lah, tuan-tuan suka kenal seorang selebriti, ustaz lah. Masjid tempat dia dapat cerita dia lah,
3-4 tahun yang lalu lah, 4-5 tahun yang lalu. Dijemput untuk berceramah di masjid ini, di masjid tempat saya tu pada sehari saya cakap, dia pun setuju. Dia pun setuju, dah dibuat jadual, dah dibuat kempen, taruh poster, ustaz ini akan berceramah pada masjid. Ustaz tu masih tu pun tengah top, tengah popular. Sekarang ni tengah sikit ada. Zaman tu dia tengah popular, tengah naik semua. Tiap-tiap pagi suara dia ada dekat radio. Dia pun setuju. Maka dalam beberapa hari lagi, 3-4 hari lagi nak sampai waktu, dia pun telefon, dia kata dia tak dapat datang. Minta maaf sangat-sangat dia tak dapat datang sebab ada urusan keluarga di kampung. Maka pihak masjid pun usahakanlah cover balik, cari penceramah lain ke apa. Hari yang sama, bila sampai waktu nak ceramah tu, ambil ceramah tu, ada orang bagi tahu dia ada dalam program TV Hijrah. Dia berceramah di TV Hijrah. Maka di situ fahamlah kita, kalau dia datang ke masjid tu paling tidak pun 500 dia dapat. Tapi bila TV Hijrah jemput dia, apa dia masuk tu? Dia dah pastilah dia akan pilih ke TV Hijrah. Di samping mempopularkan lagi nama dia, dan dia punya masuk pun lebih lagi lah ketaranya. Bukan masuk sikit-sikit. TV Hijrah yang panggil. Kalau dia datang masjid tu habis tinggi pun masjid boleh bagi 500. 500 tu pun dah tinggi. Masjid-masjid kampung. Berapa sangat. Baik itulah. Seorang ulama dah hilang sifat zuhud dan sifat wara' dah hilang. Ulama juga yang namanya ulama bercita-cita nak kaya macam artis. Artis ada kereta besar, dia pun nak pakai kereta besar juga. Artis ada banglo, dia pun nak banglo juga. Artis selalu muka keluar dekat dengan macam-macam konten dia pun buat konten juga. Kita tidak menyalahkan, nak mengata pada yang buat konten itu semata-mata memang untuk dakwah. Okeylah. Baik, yang seterusnya yang ke-8. Kata Jibril lagi, wasamin arba'u saha'u minal akhmiya, dan aku angkat sifat kedermawanan orang-orang kaya. Sifat dermawan orang kaya hilang. Orang kaya tak pandang lagi orang miskin. Orang kaya rasa kedekut untuk nak berkongsi apa yang dia ada. Orang kaya sentiasa mengumpulkan kekayaan dia. Ustaz, tengok dalam video YouTube ni apa? Ramai yang bersedekah, ramai yang bagi orang miskin bantuan. Pakcik kenal tak saya? Tak kenal. Pakcik ada follow saya tak? Tak ada, tak apa, saya bagi pakcik RM200. Pakcik follow saya ya, cuba buka Facebook, follow. Dia menderma juga, ramai yang macam tu. Tapi derma dia nak buat konten. Derma dia bagi 200, dia masuk dalam Facebook. Kemudian tu Facebook bayar pula dia. Dapat lebih lagi. Dia sedekah dia pun sedekah yang berniaga. Nampak macam dermawan dia pun berniaga. Dia puluh 100, 200, 300, 400 untuk dia masuk lagi beratus-ratus. Dia buat konten dalam Facebook, dalam TikTok, dalam macam-macam sekarang media masa. Saya ni yang paling canggih di Facebook. Caranya yang saya tahu. Yang lain tu tahu-tahu nama je lah. Nak pergi, nak buat tak reti. Tak mau reti. Buat. Tak mau reti satu, tak mau jadi satu. Kadang-kadang nak cuba je lah. Tapi tak mau jadi, tak mau je. Mana Allah tak isin lah. Allah tak isin. Begitu. Orang yang kaya dah tak jadi dermawan lagi. Kedermawanannya hilang. Kalau ada pun ada sebab lain. Kalau nampaknya zahir macam dermawan, hebat bersedekah, ada tujuan lain. Hakikat dermawan tu dah tak ada lah. Dah hilang sedikit demi sedikit. Habis hilang semua ke? Masih ada lagi lah. Masih ada lagi lah. Tak kita nafikan. Ada juga individu-individu yang banyak bernama senyap. Orang pun tak pernah tahu dia kaya. Banyak derma dia, orang pun tak pernah tahu, dia pun tak pernah cerita. Itulah kedermawanan yang sebenar. Masih ada. Yang ke-9 kata Jibril, ini pun bimbang.
sangat bimbang pada kita. Pernah beberapa tahun yang lalu berlaku fenomena ni. Orang pun dah mula gempar lah, dunia dah gempar, dunia Islam. Mutiara yang ke-9, Jibril kata, aku akan angkat Al-Quran. Sedikit demi sedikit Al-Quran akan hilang. Al-Quran secara zahirnya, secara jasadnya akan hilang. Itu saya kata pernah gempar dulu. Ada satu masa dulu, saya tak ingat tahu berapa, 2018 ke 2017, banyak tempat, bukan satu tempat, banyak tempat Al-Quran hilang, kosong. Ada orang nak keluar media masa, dia nak baca Quran, buka kosong, 5-6 muka surat kosong, hilang tulisannya. Sedangkan itu pun ada disebut dalam hadis Rasulullah, akan hilang Al-Quran, hilang dari segi zahir, dan apatah lagi hilang dari segi batiniah. Al-Quran itu tinggal dibaca saja, dibuat pertandingan, dibuat sebagai pembuka acara-acara, habis kat situ je lah. Tetapi Al-Quran itu tidak lagi dihayati. Totally ke tak hayati, masih ada lagi lah. Mudah-mudahan siapa orang-orang macam kita adalah yang sedikit sebanyak ada diberi hidayah oleh Allah SWT, yang masih dipelihara oleh Allah SWT. Mudah-mudahan kita adalah orang-orang yang masih lagi mendampingi Al-Quran, menjadikan Al-Quran sebagai sahabat sejati kita. Memang Al-Quran ini disebut di dalam banyak hadis, dialah teman sejati kita. Teman sejati yang akan menemani kita di dunia dan terus ke dalam alam akhirat, alam kubur dan alam mahsyar itu. Al-Quran lah yang akan menemani kita dalam beberapa bentuk yang itu wallah alam, Allah akan cipta. Kalau dalam kubur disebutkan dia akan jadi, akan Allah jadikan sebagai satu makhluk yang akan menemani kita dalam kubur nanti, yang akan menghiburkan kita di dalam kubur nanti, dan yang akan tolong menjawabkan soalan-soalan kita dalam kubur nanti, dan yang akan menghindar kita daripada siksaan-siksaan kecil dalam kubur. Sebab dalam kehidupan kita ni, walaupun beriman, walaupun kita nak jadi orang baik, kadang-kadang pun terlajak laris itulah. Ada kesilapan-kesilapan yang kita buat. Setiap kesilapan itu pasti akan dapat balasan dalam kubur. Jadi balasan yang kecil-kecil macam itu Al-Quran lah. Kalau kita berdamping dengan Al-Quran, yang akan menghindar, yang akan mendinding kita, yang akan menyelamatkan kita daripada siksaan-siksaan tersebut. Siksaan besar itu lainlah, macam orang yang tinggalkan sembahyang dan tinggalkan sembahyang, tentu tak baca Quran, itu terpaksa dia terima. Jadi Al-Quran akan diangkat sedikit demi sedikit daripada zahirnya dan daripada hati manusia. Manusia ni setelah jadi kontak, dah jadi panas, tak ada lagi Al-Quran melekat dalam jiwa. Tapi kita tengok ramai orang hantar anak-anak belajar tahfiz. Dan kita tengok di kalangan artis ni pun, dia artis, tapi bila dia dapat anak, dia nak hantar tahfiz dia. Hebat tu. Maknanya tak hilang Al-Quran, memang tak hilang. Tapi dia mula terhakis. Mula dah tak ada, mula dah longgar pegangan orang, kecintaan orang kepada Al-Quran. Mudah-mudahan bukan kita lah. Dan yang terakhir, yang ke-10, kata Jibril, yang puncak, yang paling kita takut, iaitu Allah akan angkat mutiara yang besar 10, iaitu iman. Iman perlahan-perlahan akan diangkat oleh Jibril naik ke langit. Maknanya kalau kita nak bandingkan iman kita dengan iman orang dulu, dah jauh berbeza. Keimanan kita, keimanan yang kita kata iman celupnya lah. Iman sekadar ada iman. Iman kita hanya ada pada nama. Nama kita sebagai nama orang yang beriman, nama Islam. Tapi dari sudut kualiti iman ni dah mula longgar, dah mula kuat, dah mula jauh daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Mana yang ada sakit baki tu, mudah-mudahan Allah berikanlah kepada kita. Jadi kesimpulan yang ke-10 tu, kita mahu tak mahu datang akan masuk juga ke zaman tersebut. Lagi panjang umur kita, lagi banyaklah kehilangan 10 mutiara ni, yang mana akan kita rasai sedikit demi sedikit. Tak usah lama lah.
Kalau kita rasa hidup kita tahun 60-an nak dibezakan dengan tahun anak babu ni, anak aku tahun 2000, memang jauh beza. Dari semua sudut, dari sudut berkat, dari sudut kasih sayang, dari sudut rasa malu, dari sudut aku tadi warahnya seorang ulama, dari sudut dermawannya orang kaya, dari sudut sabarnya orang miskin, kita rasa perlahan-perlahan dah tak ada dah. Nyata sangat pada pengalaman hidup kita, nyata sangat benda tu sedikit demi sedikit hilang. Jadi kita sebagai orang mukmin yang kita mendambakan keselamatan untuk hidup di akhirat nanti, apakah tindakan yang perlu kita buat? Pertama-tamanya sentiasalah memohon kepada Allah SWT. Ya Allah, ya Tuhanku, berilah keberkatan di dalam hidupku. Ya Allah, ya Tuhanku, berilah keberkatan di dalam rezekiku. Ya Allah, ya Tuhanku, berilah keberkatan di dalam sudut penghidupan. Sentiasa minta kepada Allah SWT. Kerana yang berdiri itu Allah, dan yang ada berbaki ini makin lama makin sikit. Mudah-mudahan yang sikit itulah Allah kurniakan kepada kita. Mohon keberkatan. Kemudian tu mohon mudah-mudahan zuriat kita, terutama anak perempuan, Allah pelihara. Allah kekalkan sifat malu kepada anak perempuan kita. Allah kekalkan sifat ketaatan. Lagi satu sifat orang perempuan ini taat kepada ayah, ibu. Apabila dah kahwin, taat kepada suami. Ketaatan tu kualitinya cukup tinggi, dan itu syarat bagi kemenangan seorang perempuan di akhirat. Orang perempuan ini mudah disebut dalam hadis, dia tunaikan sembahyang, dia berpuasa Ramadan, dan dia taat kepada suami dia. Ataupun kalau dia belum kahwin, dia taat kepada kedua ibu bapa dia, taat kepada suami lah, selalu mudah kahwin. Maka cukup di 3 syarat ini, dijamin seorang perempuan itu syurga. Tidak ada kerenah yang akan dihadapi ketika mahsyar nanti. Dan mudah-mudahan dengan ketaatan yang cukup luhur, Allah akan lepaskan orang perempuan ini daripada hisab. Dia akan dapat satu status bighairi hisab. Sedangkan orang lelaki banyak tanggungjawab dia. Nak meluluskan diri untuk dapat tahap status bighairi hisab, banyak tugas kita. Tugas kita kepada rumah tangga, tugas kita kepada masyarakat, tugas kita kepada semua segi lah. Tugas kita kepada diri kita sendiri, banyak syarat. Sedangkan orang perempuan 3 syarat saja. Puasa, solat, puasa dan taat kepada suami. Luluslah dia. Namun di sana kata Rasulullah dalam peristiwa Isra Mi'raj, dia kata ramai perempuan daripada lelaki di dalam neraka, ramai perempuan. Kenapa? Kerana taatlah. Perempuan banyak rosak dengan taat dan malu ni disebut. Malu dan rosak, perempuan hilang malu. Jangan beri penambahan tuan, hilang malu. Jangan sebut hilang kemaluan. Dan seterusnya apa tindakan kita? Bersahabatlah dengan sebaik-baik persahabatan dengan Al-Quran. Jangan kita pandang sepi dengan Al-Quran. Al-Quran ini kalam Allah, kalam yang qadim. Walaupun di sana berlaku peristiwa perkelahian di antara ulama yang menetapkan kalam Allah ini qadim ke baru ulul hadis. Quran ini qadim ke makhluk atau cerita dunia. Tapi kita berpegang bahawa kalam Allah inilah sebaik-baik sahabat, sebaik-baik penyelamat yang boleh kita harapkan selain daripada Rasulullah SAW. Banyakkan berselawat dan banyakkanlah mendampingi Quran, baca Quran, sehingga kan ada disusun untuk nak jadi seorang hamba yang baik. Adalah disusun buat ini, buat ini, buat itu, buat itu. Di antara susunan itu disebut bacalah Quran, walaupun satu hari satu ayat. Tapi itu melampaulah, itu sekadar disebut sekurang-kurangnya. Tapi takkan satu hari satu ayat. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin. Bacalah satu hari satu muka, satu hari satu juz, satu hari setengah juz. Adalah kualiti sikit.
Dan akhir sekali yang paling penting, kita berdoa kepada Allah mohon agar iman kita dipelihara oleh Allah SWT, dan kita sentiasa bertindak untuk menyuburkan iman kita, dan kita juga sentiasa bertindak untuk menjauhkan daripada perkara-perkara yang boleh menghakis iman kita, apatah lagi merosakkan iman kita. Kerana iman itu pekerjaan yang paling utama bagi iblis. Iblis kerja utama dia nak rosakkan iman umat Muhammad ini. Itu kerja dia yang utama. Dan dia tak dapat rosakkan secara direct, dia rosakkan secara CP-CP. Cara CP-CP itu maksudnya perkara-perkara yang boleh membawa terjerumus rosaknya iman, hilang iman. Jadi kita sebagai orang yang beriman itu, kita dah dapat ilmu apa ciri-ciri perkara yang merosakkan iman, apa ciri-ciri perkara yang boleh melemahkan iman. Cubalah kita jauhkan dengan sepenuh hati, dan cubalah kita pelihara iman kita, suburkan iman kita dengan amalan-amalan yang tidak semata-mata kita mengharapkan amalan kita itu supaya dapat syurga, tapi kita niatlah amalan-amalan, apa juga amalan kebaikan yang kita buat supaya dia suburkan iman kita, supaya dia makin mengukuhkan iman kita. Carilah apa juga amalan kebaikan, carilah juga apa saja kebaikan. Kalau ada ruang sana, buat dengan tujuan supaya iman kita jadi kukuh, supaya iman kita makin bertambah subur. Jadi suburnya iman, datanglah takwa. Dapat takwa, itulah lencana ataupun lencana utama yang akan dinilai di akhirat nanti, takwa. Jadi mudah-mudahan perkongsian kita yang ringkas pada pagi ini sedikit sebanyak dapat jugalah memberikan panduan ataupun memberikan kesedaran kepada kita apa perkara-perkara yang perlu kita buat dan apa perkara-perkara yang perlu kita elakkan, supaya kita kekal dapat menjadi seorang mukmin yang diiktiraf oleh Allah SWT, dan kekal menjadi seorang mukmin, seorang Islam yang selamat di dunia, apatah lagi yang selamat di akhirat nanti. Wallahu a'lam. Aqulu qawli hadza astaghfirullahal azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma nawwir qulubana binur hidayatika kama nawwartal arda bi syamsika abadan abada birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma wala hawla wala quwwata illa billahil azim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin.